Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat datang ke episod ketiga Caffeine Conference. Minuman kita hari ini ditaja oleh restoran Hatini Shah Alam. Terima kasih Daun Keladi, nanti bolehlah sponsor lagi. Okey. Teman saya untuk berbual, untuk bersembang hari ini, saya ada Coach Munir. Selamat datang Coach Munir. Terima kasih. Terima kasih Sebab luangkan masa untuk kita bersembang hari ini. Jadi mungkin ada orang tertanya-tanya penonton kita ni kan, Coach Munir kan, ni coach apa ni kan? Mungkin coach boleh terangkan sikit apa jenis coaching yang coach buat ni. Alright, terima kasih saudara Junaidi. Actuallynya nama saya Coach Munir dan saya berada dalam industri wellness ni almost 2 tahun. Alright. Dan apa yang saya buat selama 2 tahun ini ialah kita membantu orang-orang di luar sana untuk menjalani dan mendalami ilmu makan sihat. Maksudnya, kalau sebelum ni ada di kalangan kawan-kawan kita, saudara mara kita yang mengalami masalah berat badan, so itulah apa yang saya bantu di luar sana, membantu menurunkan berat badan. Okey, so coach untuk program ataupun cara bagaimana untuk makan dengan sihat. Dengan sihat. Makan tu semua orang boleh. Betul. Makan dengan sihat Betul. tu mungkin perlukan a bit of guidance. Betul. Coaching. Itulah Betul. Coach Munir kita ni buat. Maksudnya dah 2 tahun lebih. Betul. Dengan objektifnya yang paling utama untuk berat badan. Berat badan badan yang unggul. Berat badan yang unggul. Yang ada masalah di kalangan orang-orang kat luar sana ialah masalah berat badan yang unggul. So itu yang dan juga penyakit-penyakit lain lah. Okey. Saya rasa ada beberapa pandangan ataupun kata-kata komplain sampai pun pasal masyarakat moden kita ni. Saya nak petik ada satu keratan daripada akhbar The Star sini, 22 Jun 2020. Maksudnya tak lama lepas fasa pertama PKP MCO kita tu. Betul. Katanya ramai komplain yang berat badan naik coach masa MCO kan. Lepas tu dalam artikel yang sama juga kata Malaysia ni di kalangan negara-negara South Asia, C nation ni kan, kita antara yang paling obese coach katanya kan. Dalam 15.6% golongan dewasa kita ni sama ada terlebih berat badan, overweight ataupun obese, berbanding dengan jiran kita macam Indonesia ya, hanya 6.9% populasi dia tergolong dalam golongan ni. Nampak besar juga gap tu coach kan, 15% dengan 6%. Survey daripada KKM, Kementerian Kesihatan kita sendiri tahun 2019, 50.1 populasi dewasa Malaysia overweight atau obese, setengah coach. Betul. Populasi dewasa kita. Separuh, kan? Jadi bila coach dah ada pengalaman kan dengan situasi yang ni, betul ke ini situasi dia dan apa pandangan coach keadaan ni? Okey. Bila kita bercakap tentang soal orang naik berat badan ni, dia bukannya berlaku dalam masa 1 atau 2 hari. Okey, obviously apa yang menyebabkan orang itu naik berat badan atau mengalami penyakit-penyakit yang disebabkan oleh lebihan berat badan ialah kerana pola pemakanan yang dibawa selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, dalam masa 5 tahun kebelakangan ni, sebelum dia berada pada berat badan sekarang dia 100 kg. Okay. So 100 kg ini tak boleh datang dalam masa seminggu ataupun 2 minggu. Ianya ialah satu tindakan ataupun action yang dah dilakukan, iaitu makan makanan yang berlebihan selama bertahun-tahun sehingga berat badan dia naik sehingga 100 kg. Accumulated behavior. Okay, sebab apa? Satu yang saya suka kongsikan, kita ialah apa yang kita makan. We are what we eat, kata orang. We are what we eat, kata orang. Alright. So kalau kita makan makanan yang satu tinggi gula, tinggi garam dan sebagainya, dan kita tidak ada lakukan latihan fizikal ataupun senaman, maka apa yang berlaku pada lebihan kalori tersebut, ianya tinggal sebagai lemak di dalam badan. Dan bayangkan kalau sehari kita tinggalan lemak ataupun kalori dalam badan kita 500 kalori sebagai contoh. Okey. Dan kita carry 500 kalori ni selama 5 tahun. Berapa ribu kalori yang naik kalau kita dapat kira? Compounding effect tersebut. Macam belajar macam belajar pula kan. Okay. Tapi that's the truth. Okay, that's the fact, because of our behavior. Probably
Satu yang saya suka nampakkan di sini ialah pemahaman masyarakat. Alright, pemahaman masyarakat. Apa yang saya masukkan dengan pemahaman masyarakat ini ialah rakyat di luar sana kurang mengambil tahu, kurang mengambil maklum tentang apa kesan kepada apa yang mereka makan. Saya faham dengan keadaan kita sibuk pergi bekerja, kita sibuk dengan meeting, kita sibuk untuk menyelesaikan tugasan kerja dan sebagainya dengan family. Tetapi kita tak dapat nak compromise kesihatan kita. Sebab apa? Kita akan receive the effect ataupun kesan ni in future. Unfortunately, kita akan receive that effect in future. So, kalau kita rasa sekarang ni pemahaman kita masih lagi dalam denial stage, for instance, kita rasa kita okey, kita sihat selagi kita tak sakit. Alright? And kita carry this mindset bersama dengan keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Dan selepas tahun, selepas 2 tahun, kita akan mula nampak badan berat mula naik, dan sehingga akan mula mencapai obesity level yang menyebabkan kita, negara Malaysia, untuk adult memang paling tinggi sekali di Asia Tenggara, maafkan saya, tapi disebabkan kita punya pola pemakanan dan pemikiran terhadap pemakanan ni yang kita mungkin lack ataupun tidak ambil maklum tentang kesan tersebut. Maksudnya apa yang kita hadapi sekarang bukan masalah seminggu Bukan atau seminggu sebulan, ataupun sebulan, bertahun-tahun efek dia tu nampak sekarang. Dia bukan immediate. Jadi pada pandangan coach mungkin itu juga punca utama sebab kita tak nampak kesan dia immediately. So kita tak kasih perhatian yang sepatutnya. Kan? Macam coach cakap tadi, oh selagi tak sakit aku ni okey kot. Kan? Jadi itu antara punca-punca dia. Okey. Tapi antara soalan paling utama yang ramai orang tak faham, macam mana boleh jadi terlebih berat ni, kan? Ada ke formula dia yang menyebabkan seseorang tu terus jadi, kan? Makan banyak ni, keluar banyak ni, ada tak basic understanding yang kita kena faham? Macam mana tu? Bila kita bercakap soal naik berat ataupun lebihan berat badan, ini berkaitan tentang kalori, kalori intake. Sebab apa yang kita makan itu yang ditukar menjadi kalori, itu pemahamannya, alright? Dan banyak mana kalori yang tertinggal di dalam badan yang kita akan, ialah bila habit tu dia bukan sehari dua, bertahun-tahun, kan? Jadi dia accumulate segala lebihan kalori yang tinggal di dalam badan yang menyebabkan menjadi lemak. Bayangan dia macam ni, 7,700 kalori yang kita makan without exercise akan menaikkan 1 kilogram lemak di dalam badan. Okey. Itu indikatornya, bacaannya, alright? So kita try kira, kita try congak-congak sehari kita makan berapa kali? 5 kali, for instance. Pagi breakfast kita makan nasi lemak, lauk ayam, teh tarik. Biasa, alright? Itu normal people yang makan. Itu dah sekitar 500 kalori. Okey, pagi saja. Pagi saja. Okay, let's say kata kita punya kalori intake untuk badan kita ni ialah 1,000 ke 1,500 contohnya. Untuk satu hari. Untuk satu hari. Tapi pagi kita dah habiskan 500 kalori. Dah 1/3. 1/3. Okey. Belum lagi kita nak bicara tentang kejap lagi kita nak makan kari puff pukul 11, pukul 10. Alright? Kita nak pergi mengetes sekejap. Dan itu dah 120 ke 150 kalori. Dan bila kita makan tengah hari dengan tanpa pengetahuan yang mana kita makan, contoh makan nasi, ada kuah, ada ayam masak merah, ada sayur, ada telur, ada udang lagi. Kita ambil jumlah kalori itu mungkin 650 ke 700 kalori. Tambah pula teh ais satu. Tambah pula teh ais lagi. Jadi 750 kalori. So kita tambah daripada pagi tadi 500 campur 120 campur 650 ke 700 kalori. Sudah lebih dah daripada 1,000 kalori. Baru pukul 12 tengah hari. Pukul 12, belum masuk malam lagi. Belum nak masuk petang lagi. That's how pemahaman kita tentang apa yang kita makan, itulah yang kita akan jadi. Kita tambah kalori yang banyak, maka kita akan jadilah orang yang berbadan besar dan berlebihan berat badan because of kita tak ada exercise. Itu pemahaman. Tetapi hakikatnya kita boleh makan banyak tapi kita kena buat kerja. Kena exercise, kena perform exercise. Sebab begini, untuk makan dalam hidup kita ini, untuk saya selama 2 tahun ini saya mengaplikasikan satu falsafah 80% pemakanan, 20% exercise. 80-20. 80-20.
So saya faham 80-20 means 80 tu sangat besar range dia, dominan sangat. Saya kena tackle yang tu. Saya dapat tackle yang tu, saya dapat support dengan 20% tu, obviously for sure saya akan dapat turun berat badan. Sebab apa? Pemahaman masyarakat di luar sana ialah makanlah banyak mana pun, exercise sikit kita akan turun berat badan. Betul? Dan itu yang kita carry selama bertahun-tahun. Kita nak kena perbetulkan pemahaman-pemahaman ini pada saya. Makanan tu 80%, supplemented, disokong oleh 20% aktiviti fizikal, senaman dan sebagainya. Betul. Okey coach, bila coach dah kata tadi pemakanan 80% kan. Jadi menunjukkan betapa pentingnya pemilihan makanan yang betul dan cara makanan yang betul kan. Betul. Tapi ada juga keluhan-keluhan katanya kan, bila kita pergi tengok harga-harga makanan yang kategori sihat, makanan yang kategori untuk kekal sihat ni. Saya bagi contoh coach saya tengok harga organik quinoa 250 gram RM15 coach. Beras 5 kilo RM13. Sugar, white sugar, gula putih biasa sekilo RM2.85, RM2.90. Organic sugar 500 gram RM6, lebih pada double harga dia. Kan? Jadi adakah ini situasi dia, adakah ini kos dia untuk kekal sihat dan untuk makan dengan sihat coach? Kan? Mampu ke rakyat marahan ni untuk kekal sihat kalau macam ni punya harga coach? Macam mana tu? Okey. Satu soalan yang sangat baik daripada saudara Junaidi, because of ini memang salah satu stigma masyarakat tentang harga makanan yang sihat, yang organik ini lebih mahal daripada makanan yang biasa. Okay, before kita nak reflect kepada question tu, saudara Junaidi, saya lebih suka kita faham tentang apa yang sebenarnya kita nak kena makan ni. Okay. Sebagai contoh, quinoa tadi tu betul salah satu makanan yang pengganti kepada sumber karbohidrat, right? Sumber karbo kita. Untuk somehow, daripada sumber karbo ni sebenarnya, bila kita nak makan ni, kita perlu ada 3 elemen sahaja. Karbohidrat, protein dan juga fiber. So kalau quinoa yang mahal tadi itu, untuk menggantikan sumber karbo, kita boleh pilih sumber karbo yang lebih murah, yang lain. Contoh, kita makan nasi putih kan, itu yang lebih murah kan. So kita remain makan nasi putih tersebut, cuma kita jaga portion. Jumlah dia. Sebab apa? Bila kita nak turun berat badan daripada berat yang berlebihan, must be kita kena buat satu effort ataupun action kan. Tapi kita tak mampu untuk keluarkan wang yang banyak because of kita marahan, kita ada percaturan-percaturan yang kita kena selesaikan. Tak apa, tak ada masalah. Kita guna apa yang kita ada setakat ni. Alright? Sebagai contoh, dekat rumah kita ada lagi beras putih yang kita makan hari-hari. Itu yang kita mampu, itu yang keluarga kita boleh makan. Tak apa, kita makan beras tersebut. Tapi sebelum ni kita makan, kita ada 4 kali tambah. Okay. Alright? Okay? So, but now sekarang ni kita nak 1 kali tambah yang mengikut portion badan kita perlukan untuk turun berat badan. Okay. Alright. Okay? Sebab kita ada misi nak turun berat badan. Unless kalau kita nak tambah berat badan, tak ada masalah. Kita tambah je portion tersebut. Okay. Tapi kita be realistic, kita nak turun berat badan, maka daripada 4 tambah yang sebelum ni, kita kurangkan kepada 1 tambah saja. Mengikut portion kita, iaitu sepenumbuk tangan masing-masing. So, daripada kita ambil quinoa yang berharga RM15, kita boleh pilih untuk ambil beras putih, tapi kita jaga portion tersebut. Itu tindakan kita. Alright. Itu yang kita boleh kawal. Maksudnya masih ada pilihan. Masih lagi ada pilihan. Untuk golongan-golongan B40, M40 Betul. ni kan. Tak adalah bila sebut nak makan sihat, automatik kena berbelanja tinggi. Kena berbelanja tinggi. Ada orang yang tak mampu, tapi kita nak sihat. Jadi, takkan kita tak boleh nak sihat. Kita, maksudnya keadaan bukan begitu. Dia tetap pemahaman kita, knowledge kita, dan kita apply kepada perilaku kita, tindakan kita. Ada juga macam mana nak kata, cara-cara yang dicadangkan ataupun cadangan-cadangan kat luar sana yang kata di pasaran ataupun di luar sana secara umum dah ada rejim-rejim ataupun dah ada cara-cara set-set yang dikatakan selamat, yang dikatakan juga mampu milik untuk kurangkan berat badan, program-program contohnya kan. Jadi pada pandangan coach, macam mana untuk mereka yang berkeinginan nak pergi ke jalan ni kan, adakah sesuatu yang untuk semua orang, adakah semua orang boleh memilih jalan ni, macam mana? Okey. Pandangan saya dia berbalik pada individu tersebut. Sebab apa?
bila kita buat keputusan untuk lihat kepada option-option lain, alright. Yang pertamanya kita perlu ada pengetahuan dahulu, alright. Memang tak dinafikan ada banyak option yang setiap orang tu perlu lihat dan teliti betul-betul mana bahan gantian makanan yang boleh kita ambil di luar sana sebagai bahan gantian kepada makanan yang kita ambil setiap hari ini, right? Saya tertarik dengan soalan ini sebab kalau kita calculate betul-betul Encik Junaidi, saudara Junaidi, nilai yang kita spend untuk satu keluarga, macam saya 2 orang anak, right? Kita spend about, kalau makanan yang biasa untuk M40 ni lebih kurang 350 sebulan. Untuk barang-barang dapur. Okey. Kita beli beras, beli sayur, beli ikan, beli ayam dan sebagainya, right? Dan saya terjumpa juga dalam journey saya di dalam wellness ni, saya terjumpa juga ada bahan gantian makanan di luar sana yang lebih murah daripada harga kita sepatutnya bayar setiap bulan. Okey. Right? Jadi bila ada option sebegitu dan kita dapat maklum yang dari segi kualiti, dari segi keperluan nutrition, dari segi apa keperluan badan perlukan ada di dalam makanan tersebut, maka saya sekeluarga mengambil keputusan untuk kekal dengan makanan tersebut yang baru tadi tu. Okey. Alright. Tapi mindset belum tentu boleh terima benda tersebut. Sebab apa? Sekarang kita bercakap tentang keluarga. Mungkin wife kita tak setuju dengan kita sebab belum ada pemahaman. Okay. Mungkin anak kita tak naklah minum apa yang kita minum sebab belum ada pemahaman. Jadi maksudnya apa? Betul ada option di luar sana dan kita boleh ambil take into consideration tentang option-option tersebut. Tapi yang paling penting ni ialah pemahaman kita dahulu tentang apa yang kita nak makan, apa yang kita kena perlu buat untuk kita turunkan berat badan dan cari program yang sesuai untuk kita. Sebab apa? Untuk kita turun berat badan dengan sihat, kalau kita pergi sorang-sorang, dia mudah ke laut. Cabaran dia tu. Okey, dia mudah ke laut. Tetapi bila kita ada group, kita ada kumpulan yang setiap hari memotivasikan kita, yang setiap hari mengingatkan kita apa yang kita perlu, apa yang kita tak perlu, apa yang kita dah lebih, apa yang kita kena kurangkan, dianya akan long lasting. Support system. Yes. Jadi ni kalau nak mulakan dengan grup kecil, family sendirilah. Family sendirilah dulu. Okey, jadi kalau mengikut cara-cara ni, pertama pemahaman. Hari ini baru kita boleh buat pilihan yang mana yang paling betul untuk kita dan juga keluarga kita. Boleh mulakan sendiri tapi agak payah kalau kita dalam kumpulan sama ada keluarga ataupun dengan kumpulan-kumpulan yang ada di luar sana tu lebih mudah dan lebih membantu. Tapi apa-apa pun kena faham dulu sebelum kita ambil langkah seterusnya. Okey. Sebagai rakyat marhaen biasa, apakah possible, apakah mungkin untuk saya kata hari ini saya dah bangun pagi kata okey saya nak kurangkan berat badan sebab saya rasa saya ni dah terlebih berat badan, boleh tak saya pergi ke mana-mana klinik kerajaan seperti contoh perkhidmatan awam, pergi berjumpa dengan sesiapa yang ada di sana kata saya nak lose weight. Is it possible untuk rakyat biasa dapatkan maklumat-maklumat langkah-langkah macam ni? Possible because of kerajaan kita dah melakukan kempen seberapa lama dah sebelum ni. Sebab kita dapat maklum yang kita berada di tahap tinggi yang obese ni tadi ni, okay, the problem statement kita sekarang ni. So possible untuk setiap rakyat marhaen ni yang mana memerlukan knowledge ataupun pengetahuan tentang bagaimana dalam keadaan sekarang dia berlebihan berat badan dan dia nak menurunkan berat badan, boleh pergi ke agensi-agensi KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan selepas tu mungkin dia akan kongsikan tentang apa yang perlu kita buat dalam keadaan sekarang ini. Dan dalam masa yang sama, kita kena faham, kita kena cari option lain supaya kita dapat the right indicator dan juga the right knowledge untuk kita survive dalam fasa-fasa yang sekarang ni lah. First step boleh dapat untuk determine apa langkah seterusnya. Okey, jadi memang sesiapa pun lah sebenarnya boleh sangat. Ni bukan soal kita ni marhaen mana ada kemampuan. Jadi benda tu tak jadi soal sebenarnya. Sedikit usaha, sedikit pemahaman, kita boleh sampai kepada
kehidupan yang lebih sihat ni lah kan. Lagi-lagi lepas MCO hari tu MCO kan, hari tu. berat badan naik mencanak-canak kata orang Sebab kan. semua ada dekat dalam rumah kan. Kitchen open 24 jam. Betul. Nak masuk, nak keluar sesiapa pun boleh. So that's why dia lagi cepat contributing factors kepada lebihan berat badan rakyat Malaysia sekarang. Okay, alright. Terima kasih coach untuk perkongsian pada segmen pertama ni. Lepas ni kita akan sambung pada segmen kedua kita. Alright. Tadi kita dah sembang dengan coach Munir kita pasal situasi semasa keadaan kesihatan rakyat Malaysia kita ni, dan juga coach nak kongsikan sikit cara-cara bagi rakyat Bahrain untuk ambil langkah pertama macam mana untuk makan dengan sihat kan. Perbualan yang agak serius. Okay, sekarang kita seperti episod-episod yang lepas, kita ada satu rapid round nama dia, ataupun pusingan kilat kata orang coach kan. Soalan-soalan yang coach kena jawab dengan pantas, tak perlu fikir panjang sangat. Are you ready? Ready. Okay. Hidangan sarapan favorite coach sendiri apa dia? My shake. Shake Say dia suplemen gantian makanan. Okey. Lepas tu kedua, apakah rejim senaman atau favorite workout? HIIT. High intensity interval training. Alright. Dan juga baru-baru ni kita semua lagi-lagi kalau penonton lelaki kita tahu kita kehilangan Diego Maradona, atlet legenda kan. Coach sendiri, siapa atlet kegemaran coach ni? My personal athlete is CR, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Okey. Seterusnya, kalau coach ada apa jenama sukan kegemaran coach untuk workout? Okey, jenama sukan Al Ihsan. Al Ihsan jenama tempatan. Okey, alright. Dan soalan paling killer ni coach kan. Kita duduk cerita pasal makan sihat ni semua. Coach ni sendiri berat badan coach ni berapa coach? Okey. Orang tu tadi tanya tu. Duk cerita bagai-bagai kan. Okey, berat badan saya ialah 57 kg. Okey, which is my ideal weight sekarang ni. Alhamdulillah, dengan ketinggian saya dan umur saya. So itulah berat badan saya, 57 kilogram. Kawan-kawan 57 kan. Dia memang saiz yang very fit lah kalau siapa dapat tengok. Okey, sekianlah saja episod kita kali ni, Kafein Conference. Terima kasih sekali lagi pada Coach Munir yang kita bersembang pasal kesihatan dan pemakanan kita yang relevan untuk rakyat Bahrain. Kalau ada apa-apa soalan atau apa-apa komen, bolehlah tinggalkan komen, ataupun ada carangan untuk episod seterusnya, topik-topik menarik pun boleh juga. Terima kasih juga kepada Restoran Hati Ini untuk minuman kita. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum.